Kepulan awan terbesar sistem suria di planet Mushtari. Kawanan gas yang indah berputar, bergerak dan berubah, menyembunyikan rahsia yang tersembunyi. Di bawah suasana bergelora menyelubungi seluruh planet, mengaburkan bentuk sebenar Mushtari. Dunia yang huru-hara terdiri dari hidrogen logam cair. Selama bertahun-tahun, banyak kapal angkasa telah meneroka gergasi gas tersebut, merakam imej yang luar biasa dari jauh semasa mereka melalui atau memasuki orbit. Tetapi hanya satu hero sahaja yang diprogramkan menyelam ke dalam planet ini dalam misi untuk mengetahui apa yang sebenarnya berlaku jauh di dalam awan Mushtari. Jadi, apa yang ditemuinya? Dan apa yang berlaku semasa ia melakukan terjunan maut selama 58 minit ke dalam planet Mushtari, meneroka suasana yang tidak diketahui sesiapa sebelum ini. Astrolab membawa anda suasana sebenar planet Mushtari. Sebelum tu, jangan lupa subscribe Astrolab dan on loceng notifikasi anda. Assalamualaikum dan salam angkasa dari Astrolab. Sekilas fakta, Galileo adalah kapal angkasa pertama yang mengkaji Mushtari dan bulan-bulannya untuk tempoh yang lama. Ia dilancarkan dari pesawat ulang-alik Atlantis pada tahun 1989. Mendapat sedikit peningkatan kelajuan dengan menghayun melepasi bumi 2 kali dan Zuhrah sekali kemudian, dan akhirnya tiba di Mushtari pada tahun 1995. Penyiasat atmosfera ini direka untuk turun melalui atmosfera tebal Mushtari dan mengumpul data tentang lapisan awan misterinya. Sehingga hari ini, ia adalah satu-satunya siasatan yang direka untuk memasuki planet gergasi gas dengan sengaja. Dan apa yang luar biasa, walaupun keadaan Mushtari yang bertekanan tinggi, ia berjaya menghantar semula data yang tidak pernah direkodkan sebelum ini selama kira-kira 1 jam. Pada 7 Disember 1995, siasatan atmosfera ini dilepaskan dari kapal angkasa Galileo dan memulakan penurunan sunyi menuju Mushtari. Probe tersebut meluncur melalui suasana gelap gelita dan suasana kelam kira-kira 6 jam, tidak mengesan apa-apa selain kesunyian yang membingitkan telinga. Berbeza dengan ribut bergelora yang menantinya, ia memasuki suasana Jovian pada kelajuan yang luar biasa, melebihi 170,000 km sejam. Sepantas jet dari Kuala Lumpur ke Kota Kinabalu, ulang-alik sebanyak 3 kali dalam masa 90 saat sahaja. Ia mengalami kepanasan yang melampau ketika ia menerobos Mushtari, tak kala geseran menyala pada perisai habanya yang kukuh. Gelombang kejutan pijar probe ini seterang seperti matahari, mencapai suhu membakar melebihi 15,000 darjah Celsius dalam masa beberapa minit sahaja. Payung terjun digunakan sekaligus secara drastik mengurangkan kelajuan kapal angkasa ini. Dengan fabrik yang berkepul-kepul memperlahankannya pada nyah pecutan maksimum, kuar angkasa ini berubah daripada 170,000 km sejam kepada hanya 160 km sejam, mengalami daya 350 kali graviti bumi. Akhirnya, kapal angkasa Galileo telah diperlahankan bagi mengkaji atmosfera Mushtari dan cuaca setempat, menghantar data berharga kembali ke orbit Galileo yang kemudiannya menyampaikan maklumat ke bumi. Instrumen kuar angkasa ini mengukur suhu, tekanan, ketumpatan dan komposisi atmosfera semasa ia menuruni lapisan berbeza selama kira-kira sejam. Ia menyaksikan kilat, ribut petir dan angin ganas semuanya berderak dan bertiup melalui struktur awan yang sangat besar. Persekitaran yang dialami oleh probe ini tidak seperti mana-mana tempat yang pernah diterokai sebelum ini. Satu dunia kacau bilau dan huru-hara yang tak pernah terbayang sebelum ini. Selepas kira-kira 61 minit memasuki atmosfera lebih 160 km ke Mushtari, Galileo akhirnya lenyap. Isyaratnya hilang. Pada ketika ini, ia berkemungkinan telah berkecai kerana mengalami tekanan penghancuran yang semakin lama semakin meningkat semasa ia menguji pendaratan. Selama berjam-jam lamanya, ia akan jatuh secara senyap ke dalam kedalaman paling gelap gergasi gas ini sehingga haba dan tekanan menjadi terlampau tinggi dan kuar ini mencair dan mengeluap selamanya menjadi sebahagian daripada Mushtari dengan melengkapkan salah satu perjalanan terhebat sepanjang zaman.
probe angkasa atmosfera Galileo menyumbang dengan ketara kepada pemahaman kita tentang atmosfera kompleks mustari apabila ia memasuki atmosfera mustari. Sebagai contoh, ia didapati lebih tumpat dan lebih panas daripada yang dijangkakan. Mustari juga didapati mempunyai hanya separuh daripada jumlah helium yang dijangkakan dan kehadiran sejumlah besar argon, krypton dan xenon telah ditemui. Untuk membentuk elemen tersebut, mustari perlu menjadi lebih sejuk, menunjukkan ia pernah mengorbit lebih jauh dari matahari berbanding hari ini. Salah satu penemuan yang paling menakjubkan adalah kehadiran ribut peti yang dinobatkan raja segala taufan, menidakkan apa-apa yang pernah disaksikan di bumi. Ia merekodkan isyarat radio ciri pelepasan kilat, memberikan pengesahan langsung pertama ribut elektrik pada gergasi gas. Keadaan semasa ia juga lebih jauh bergelora daripada apa yang dijangkakan. Angin kuat yang mencapai kelajuan melebihi 600 km sejam secara konsisten dikesan lebih rendah di awan, dan ia menemui bukti aerosol atau zarah dalam awan yang dipercayai terdiri daripada sebatian organik kompleks. Kehadiran aerosol ini dianggap menyumbang kepada pewarnaan dan kelegapan rupa mustari yang mengagumkan. Penyiasat angkasa Galileo hanyalah sebahagian kecil daripada misi yang bercita-cita tinggi. Tetapi apabila ia menjunam memasuki atmosfera mustari, ia memberikan pengetahuan tentang penemuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai planet yang diselubungi misteri ini. Walaupun nasib probe ini ditakdirkan untuk mengeluap menjadi bertrilion kepingan kecil dan menjadi sebahagian daripada gergasi gas, ia kemudiannya disertai oleh kuar pengorbit Galileo yang turut menamatkan riwayat di mustari. Selepas 8 tahun membebaskan penyiasat atmosfera, ia juga terbang ke mustari, terbakar selepas menyelesaikan misinya dan berjaya mengelakkan sebarang pencemaran tidak sengaja pada bulan mustari. Sama seperti siasatan atmosfera sebelum itu, ia juga menjadi sebahagian daripada gergasi gas. Malangnya, tiada sebarang misi baru yang dirancang untuk menjunamkan probe angkasa baru ke dalam mustari. Tumpuan utama pada masa ini untuk planet ini nampaknya adalah bulan lautan berais yang mengorbitnya. Tetapi kita mungkin suatu hari nanti akan melihat data baru dari atmosfera dunia lain yang jauh. Mungkin sama ada dari Uranus atau Neptune, gergasi ais sistem suria. Neptune nampaknya menjadi destinasi pilihan disebabkan bulan kerdilnya yang misteri seperti Triton. Jika misi itu diteruskan, maka ia akan dilancarkan pada tahun 2031. Mendapat bantuan graviti daripada mustari dan tiba di Neptune pada tahun 2043 selepas pelayaran selama 12 tahun. Apabila ia akhirnya tiba, ia akan mengorbit Neptune tetapi juga mengeluarkan probe kemasukan atmosfera sama seperti probe Galileo. Kapal angkasa yang mengorbit di atas akan dilengkapi dengan kamera untuk menangkap video probe yang jatuh ke atmosfera Neptune, memberikan kita pemandangan baru gergasi biru yang tidak pernah dilihat. Sebelum misi 4 tahun, kapal angkasa yang mengorbit juga akan mengkaji planet, gegelangnya, aurora, bulan-bulan kecil dan persekitaran angkasa, dan terbang dengan Triton beberapa kali. Akhirnya, sama seperti kapal angkasa Galileo, ia juga akan terjun ke atmosfera Neptune menyelesaikan misinya. Misi terjunan maut dari NASA tetap akan diteruskan, tetapi kali ini di destinasi yang berbeza. Diharapkan agar lebih banyak data berkualiti dapat diperoleh bagi melihat dengan lebih jelas planet-planet sistem suria kita. Apa pendapat anda? Nyatakan komen anda, like, share dan subscribe. Astrolek signing off from space.